Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Doktor. Khabar, Doktor? Waalaikumsalam. Baik, baik. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, baik, baik semua. Baik, Alhamdulillah. Okey, okey. Ah, dah hampir sebulan lebih kita tak berjumpa lagi. Itulah. Bulan lebih ni. Betul lah. So, sebenarnya saya pun dah terlupa apa yang lepas kita dah belajar. Wah, Akbar. Tak apa, Doktor. Perlahan-lahan. Betul lah, insyaAllah. Actually, yang untuk hari ni kita akan buat chapter baru. Cuma yang exam esok ni, midterm, dia tak ada masuk lah. Sebab saya yakin benda ni baru kan. Jadi saya takut benda ni akan ni lah, tak sempat nak buat preparation. Jadi saya midterm hanya 2 soalan saja, iaitu chapter 1 dan chapter 2 lah. It's very simple lah. Berapa lama tu masa tu? Masa dalam 1 jam setengah. Oh, Satu jam setengah. Mungkin ada 1 jam pun kamu dah boleh extra time. extra time untuk upload ke apa ke? Ada. 15 minit untuk download, 15 minit untuk upload. Kalau ada apa-apa masalah lah. So lebih kurang 30 minit dalam. lah. Betul? Ya betul. Dekat dalam Betul. Yulen ataupun dalam My Team tu? Saya tak pasti lagi. Kalau boleh saya nak buat melalui my team. Tetapi itulah hari ni saya punya my team problem pula. Saya tak tahu. Mungkin kalau my team still problem, so saya akan melalui Ulearn ataupun Ulearn lah kot. Saya letak soalan melalui Ulearn. Baik, betul. Okay. Apa pun esok saya akan maklumkan lah. Dalam waktu tu saya cuba baiki saya punya Teams ni. Saya hari ni pagi esok kan? tak, dia waktu kedua iaitu pukul 10 pagi. Okey. 10 pagi, 10.30 lah, 10.30. Doktor yang kondak ke ataupun Doktor Zamani yang kondak esok? Saya conduct. Oh. Saya conduct. Jadi Dr. Zamani session dia lepas pukul 2 lah. Pukul 2. Okey. Okay. Right. So basically pagi tu masa saya lagi. Kemudian tengah hari tu Dr. Zamani dan seterusnya lah untuk bulan 1 punya kelas. Hari ni macam mana, ada makluman daripada kawan-kawan ke Cik Puan? Makluman apa tu? Yang ada datang lambat ke atau tak ke atau tak sihat ke? Zarul Syareza tu. Dia pagi ni dia ada kerja, dia ada meeting. Dia kata mungkin tengah hari dia join. Tengah hari okey. Baik. Alright. Tak apa, saya ingat since saya recording ni, so saya ingat kita boleh carry on lah Boleh ke? Tak? Ke nak sarapan dulu ke apa ke macam mana? Boleh je. Doktor. Sambil-sambil lah Saya pun kat office ni Doktor, sambil-sambil buat kerja ni. Oh, ya ke? Wah, setiap hari rajin lah Abang JPJ kita. Alamak. Okey. Minggu Yang depan- lain semua dekat minggu depan rumah ke kes. dekat kerja? Rumah dekat Doktor. okey kat rumah Saya pun dekat rumah. Nak pergi ke UTM semata-mata untuk kelas. Saya rasa tak ni. Kat rumah internet okey lah, jalan lah. Ya, Doktor. Okey.
Okey, saya akan sharekan slide. Cuma nak tanya, nampak apa sekarang ni? Slide ya? Blur. Blur. Nampak Blur kosong. ada kelabu. Okey, dah nampak. Dah Letak. nampak. Nampak AC slide ni voltmeter, general rectifier type. Okey, good. Alright. Saya ambil daripada awal lah. Alternating current. Ya betul. Sekejap saya nak set up sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mulakan kelas saya dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, semua dengar ya? Dengar. Dengar. Yes. Okey, baik. Okey, terima kasih. Jadi hari ini kita akan mulakan dengan chapter baru, iaitu chapter alternating current AC meter. Yang lepas kita buat tentang DC meter, tentang ammeter, ohmmeter dan sebagainya. Hari ini kita masuk kepada chapter baru, iaitu berkenaan dengan AC. Okey, boleh saya tahu apa pendapat you all tentang AC? Apakah itu AC? Ada sebarang ni jawapan? AC yang biasa kita guna kan? Betul. AC yang biasa kita guna, tapi DC pun kita biasa guna juga. AC ni ada kat mana? AC kat bateri ada. Ke DC. Okey, ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Meter kereta. Meter kereta. Cas telefon. Okey, ada jawapan lain? Generator. Okey, Alternator motor. alternator motor. Reverse direction apa tu? Reverse direction. Okey. AC ni yang paling mudahnya ialah yang dekat rumah kita, yang datang daripada TNB. Okey, yang mana Smart meter kata. Smart meter ialah satu alat untuk ukur dia punya penggunaan lah. Okey. Single phase Cuma ada tak? AC, ya, single phase ke three phase ke, itu adalah AC. Okey. Tadi jawapan ada mengatakan bateri dan sebagainya tu kebanyakan yang disebut adalah DC lah. DC ni kalau kita lihat, okey, kalau DC ni apa yang kita lihat ialah dia ada voltage dia plus minus.
Kita tahu dia ada plus, ada minus. Kalau AC ni dia ada live, earth ataupun neutral lah. Oh, okey. Oh, faham. So AC ni, kalau DC dia panggil direct current. So kalau kita tengok dia punya tu dia tak pergi ke negatif. Dia positif je. Kalau negatif tu bawah kosong dia dah habis lah, tak boleh guna kan, betul? DC. Bateri contohnya. Okey, kalau AC ni dia boleh pergi daripada kosong ke positif dan ke negatif. Nanti kita akan tengok dia punya ni lah. Dia punya rajah. Okey, macam ni ni AC signal. Dia boleh ke positif, array positif dan dia boleh ke negatif. Okey. So itu yang dinamakan sebagai alternating. Okey. Alternating. Okay. So dia tak kisah kita nak cucuk kita punya kabel tu. Kalau dia dua pin kan. Kita tak kisah nak pusing ke, nak pusing kanan ke, nak pusing kiri ke, tak kisah. Sebab dia tak ada dia punya terminal lah. Tapi yang tiga tu, kalau ada tiga ada ground. So yang itu kena tetap betul lah. Dia bagi tahu atas ground, tepi live, tepi neutral kan. Itu kena betul lah. Tapi kalau yang pin yang dua, contohnya kita nak cucuk lampu tidur kita kan, ataupun nak cucuk apa-apa yang ada dua pin tak plug. So yang itu dia tak perlu mana-mana terminal. Okey. Sebab dia ada bahagian positif dan ada negatif. So dia sama sajalah. Okey. Kalau yang bateri ataupun DC ni, okey, kalau kita cucuk letak bateri tu salah, positif ke negatif, negatif ke positif, yang itu dia langsung tak berfungsi lah. Mungkin dia tak terbakar, tapi dia tak berfungsi sebab dia punya arus tu dia tak dapat mengikut arah yang sepatutnya lah. Okey. Tapi yang ini arah dia tak kisah. Kanan kiri, kiri kanan pun dia tak kisah. Asalkan dia cucuk bersentuhan lah. Okay, by the way untuk hari ni kita akan belajar tentang, saya akan sharekan tentang 5 prinsipal meter movement dan aplikasinya lah. Macam mana movement. Hari tu kita dah tengok tentang di ensemble kan. Okay, untuk menggunakan magnetic coil. Okay, so hari ni ada 5 tapi more kepada surface lah. Okay, kemudian kita akan lihat dalam AC ni pentingnya ada diode. Okay, diode yang diletakkan dalam AC meter ni dalam bentuk half wave rectifier ataupun full wave rectifier. Okay, so apakah purpose diode tersebut diletakkan dalam circuit dan apakah hasil daripada kita letak diode tersebut dalam AC meter. Okay, kemudian yang ketiga ialah describe the purpose untuk second diode. Okay, dia ada satu diode, kemudian ada diode yang kedua. Kemudian yang mana biasa kita gunakan dalam rectifier circuit juga. And then apakah aplikasi yang untuk elektrodinamometer, okay, dan juga typical frequency range untuk ion beam meter movement. Okay, so ini adalah outcome yang kita nak hasilkan hari ini. By the way, untuk chapter online, okay, berdasarkan kepada outcome kita outline kita akan lihat dari segi introduction first. Kemudian di ensemble meter, apa yang kita hasil daripada kita belajar daripada DC meter tadi, kita gunakan juga dalam AC meter. Okay, kemudian AC voltmeter dan juga AC meter movement. Alright. Okay, so next kita masuk kita punya chapter lah, iaitu tentang AC signal. Okay, yang mana AC signal ni ialah electric circuit yang mempunyai satu magnitude dan juga direction yang sentiasa berubah-ubah mengikut masa. Okay, dia berubah-ubah ikut masa. So contohnya dia ada dia punya frekuensi dia, iaitu kalau kita lihat dia dalam gambar rajah ni AC signal ni, okey, dia daripada kosong dia panggil wave yang begini dinamakan sebagai sinusoidal wave.
Okay, dia wave sine, sinus. Okay, so dia daripada kosong dia akan naik ke atas sehingga peak voltage. Okay, kemudian dia akan turun, okay, dan kembali ke kosong. Okay, dan kembali kosong. Ini dia punya frekuensi dia kalau di Malaysia lebih kurang dalam 50-60 Hz. Okay, 50-60 Hz maksudnya dalam satu saat tu dia punya frekuensi dia lebih kurang tu lah. Okay, so ini adalah satu cycle lah. Satu cycle. Kalau kita nak lagi cepat, so frekuensi dia akan meningkat lah. Okay, tapi di Malaysia kebanyakan apply barang-barang elektrik kita akan terima lebih kurang 50 ke 60 Hz sahaja. Okay, so lebih daripada tu tak berfungsi lah kita punya barang-barang elektrik kat rumah. Okay, so kalau kita lihat di sini dia ada current reverse at regular time intervals and has alternately positive and negative values. Okay, dia ada alternate positif. Nampak tak saya punya mouse ni? Oh, nampak Doktor. Nampak Doktor? Nampak. Mouse saya nampak saya gerak Okay. Okay, so dia ada alternately positive and negative values. Okay. And the sine wave is fundamental for the AC current, the AC voltage waveform. Okay, cuma dalam wave ni, kita kena ingat, okay, dia ada satu peringkat yang paling tinggi ialah maksimum kita panggil sebagai peak voltage ataupun di minimum peak voltage pun ada. Okay, tapi benda ni sama. Biasanya dia sama, dia akan naik paling tinggi katakanlah 240 volt, turun pun 240 volt. Okey, dia sama. Okey, cuma kita akan buat pengiraan hanya pada satu bahagian sajalah sebab disebabkan dia samalah. Okey. So, kita kalau ikut di sini, parameter yang kita perlu lihat ialah peak voltage. Okey, peak voltage katakan 240. Okey, kemudian dia ada satu value lagi iaitu the RMS value is the effective value of the varying voltage of current. Okay, of current. It is equal with steady DC constant value which gives the same effect. So maksudnya kalau RMS value ni ialah kalau dalam DC itulah dia sama value dia dengan DC. Okay, so RMS value ni bagi voltage ataupun current tersebut lah. Okay, so kalau peak dia katakan 240, so kalau kita nak ukur, kita apa yang diukur pada kita punya AC meter tersebut, dia akan keluarkan RMS. Sebab RMS ni dia akan average kan. Okay, sebab yang kawasan ini dia akan masuk ke tepi, yang atas ni masuk ke tepi, so dia average kan jadi macam DC So itu yang kita namakan sebagai RMS. Okay, yang mana value RMS ni dapat di calculate dapat dikira dengan menggunakan rumus ni, iaitu V peak bahagi dengan 2 kuasa punca kuasa 2. Okey, 2 punca kuasa 2. So kita akan dapat VRMS lah. Okey. Nanti kita akan buat kiraan lah bila kita dah go deep. Okey. So the average voltage or current of a AC signal is a zero because the positive and negative part exactly cancel out. Okay, maksudnya kat sini kalau kita nak buat average average kita punya AC signal, dia akan hasilkan kosong. Kenapa kosong? Sebab dia ada bahagian positif dan dia ada bahagian negatif. Jadi dia akan cancel out. Kan? Yang ni tolak ni. So dia akan kosong. Sebab average. Okay. Yang ni faham Boleh Doktor, faham. Faham Betul. Doktor. What do AC meter? Okay. What do AC meter show? Is it the RMS or peak voltage?
Okay. So dalam AC meter, apakah yang ditunjukkan? Kalau kita ukur kita punya current atau voltage pada AC current kita, okay, AC line kita, apakah yang ditunjukkan? Adakah RMS ataupun voltage? Okay, kalau lihat di sini, AC voltmeter and ammeter show the RMS value of the voltage or current. Okay, dia bukan tunjuk yang peak. Dia bukan tunjuk yang peak, dia tunjuk yang RMS. Setelah sebab yang itulah yang dia punya apa? Dia punya value yang sebenar lah, effective current. Sebab kawasan yang tinggi tu jarang-jarang jarang-jarang naik kan. Jadi yang dia akan average kan, so itu adalah dia punya RMS value lah. And DC meter also show the RMS value when connected to vary DC, providing the DC is varying quickly. So maksudnya kalau DC meter pun kalau dia sentiasa berubah-ubah, so kita kena dapatkan dia punya RMS jugalah kalau DC pun. So basically dalam AC dia akan gunakan value RMS, bukan peak voltage. Okay, contohnya ada satu lampu. Okay, ada satu lampu yang disambungkan directly kepada AC supply. Yang mana dia punya voltage RMS dia ialah 6 volt. Okay. Okay, 6 volt. Dan disupply menggunakan with the same brightness when connected to a steady DC 6 volt DC supply. Okay. So kalau kita lihat di sini, the lamp will be dim if connected to the 6 volt peak AC. Okay, dimmer ni maksudnya dia lebih malap lah. Lampu tadi dia lebih malap kalau kita sambungkan kepada 6 volt peak AC. Okay, kenapa 6 volt peak AC dia jadi lebih malap? Okay, ini kerana because the RMS value of this is only 4.2 volt. Macam mana kita nak dapat 4.2 volt? Macam mana dia dapat 4.2 volt ni? Okay, 4.2 volt ni terhasil daripada tadi V peak bahagi dengan punca kuasa 2 okay. Kalau kita lihat punca kuasa 2 ni ialah 1.414. Okay, dan dia ada panjang lah belakang. Tapi normally kita ambil 1.414. Jadi 6 peak AC 1.414 kita akan dapat 4.2. Jadi sebenarnya yang disupply current yang disupply kepada lampu tadi dia akan jadi 4.2 bukan 6 volt. Kalau kita sambung pada peak dia, so dia akan dapat 4.2. Tapi kalau kita sambungkan kepada directly kepada 6 volt RMS punya AC, so kita akan dapat cahaya yang sama dengan 6 volt DC. Okay, so macam mana kita nak dapatkan cahaya sama dengan 6 volt DC supply? So if the peak value is mean, it should be clearly stated that otherwise assume it is a RMS value. Okay, yang mana dalam satu kehidupan seharian kita, okay, AC voltage and current are always give as RMS value because this is allow the sensible comparison to be made with the steady DC voltage and yang sama dengan bateri lah. Jadi untuk kita dapatkan 6 volt RMS, okay, kalau kita lihat di sini, okay, saya merahkan. Okay, untuk kita dapatkan 6 volt RMS, jadi kita kena sambungkan kita punya alat tadi kepada the peak voltage 8.6 volt. Macam mana kita nak dapatkan 8.6 volt? Iaitu kita kena dapatkan V peak sama dengan V RMS kali dengan punca kuasa 2 mana punca kuasa 2?
Okey, kita kena dapatkan V peak sama dengan VRMS kali dengan punca kuasa 2, Okey. So ini adalah, that's why kita akan dapat 8.6 volt. Sebab 6 VRMS yang kita nak ialah 6 volt kali dengan punca kuasa 2 iaitu 1.414. So kita akan dapat 86. Okey. Tapi kalau kita sambungkan, kita nak 6 VRMS tapi kita sambung kepada 6 peak AC, kita tak akan dapat 6 volt RMS. Kita akan dapat 4.2 RMS sahaja. Okey. Dan itu yang di 4.2 VRMS adalah bersamaan dengan 4.2 VDC. Okey. VRMS tu boleh katakan sebagai DC lah, VDC. Okey. Okey, so itu adalah sedikit tentang AC. Okey. Sedikit tentang AC, apakah dia punya karakteristik dalam AC ni lah. So kena ingat V peak dengan VRMS. Okey. Okay, so next kita akan go for principle of meter. Okay, for the AC meter. Okay, yang mana tadi kita sebut ada 5 prinsipal, iaitu electrodynamometer, kemudian iron vein ataupun moving metal, okay, and electrostatic, kemudian thermocouple, dan juga akhir sekali kita apa yang kita dah sebutkan sebelum ni iaitu D'Arsonval PMMC meter. Okay. Yang mana kalau kita lihat untuk electrodynamometer ni ialah standard meter yang mana transfer instrumen wattmeter, frequency meter, okay, menggunakan electrodynamometer. Dan untuk iron vein, okay, untuk indicate application dalam automobiles. Kemudian electrostatic measurement of high voltage when very little current can be supplied by circuit being measured. And then for the thermocouple untuk measurement of radio frequency as signals, and sekali D'Arsonval ni yang kita biasa gunakan dalam most widely used in meter movement. Okay, untuk measure direct current or voltage and resistance. Okay, so ini adalah 5 contoh dan ini adalah 5 meter yang biasa digunakan dalam yang saya sebutkan tadi. Okey, electrodynamometer, iron vein dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah iron vein meter dan ini adalah electrodynamometer dan ini adalah electrostatic dan ini thermocouple. Yang untuk D'Arsonval yang biasa kita gunakan dalam ni lah, dalam dia bentuk macam ni juga tapi dia ada AC/DC. Okey, D'Arsonval. Okey, yang ini kalau kita lihat di sini hanya untuk yang frekuensi. Okey. So ini adalah thermocouple prinsipal lah. Saya ada cari YouTube lah yang berkaitan dengan dengan meter-meter tersebut. Okey, contohnya saya nak buka yang mana. Kejap saya bukakan video kejap. Saya share. Okey, boleh nampak ke? Okey, ini untuk electrodynamometer.
Okey, ini untuk elektrodinamo type wattmeter. At the end of this video, you'll be able to know this dynamo type wattmeter construction. Scale. For digital sections to provide a required magnetic field. Dengar ke bunyi dia? Tak jelas betul. Putus-putus betul. Tak jelas kan? Putus-putus kan? Tak apalah kalau macam tu saya share apa nama link ni nanti Link you dia, all link. tengok je boleh? Saya letak Boleh tak boleh. saya letakkan dalam ni saya buatkan link dia teruslah. Okay, Betul-betul ada rekod tak? saya Webback nak tunjuk sebenarnya, tapi itulah saya tak test dengan you all, so saya tak tahu dia punya apa level kekuat. Rekod. Webback saya rekod. Sekejap Okay. Tak apa, nanti saya sharekan slide ni nanti saya letakkan sekali lah. Boleh So nanti you all boleh ada masa boleh tengokkan YouTube ni. So you all boleh ni lah. Boleh lihat lah mekanisme dia macam mana. Untuk pemahaman lebih tepat lah. Okay. Dan ni thermocouple. Okay. Alright, kita go next. Okay, untuk AC meter. Okay, untuk AC meter, dalam chapter ni kita akan lihat lagi sekali DR Sonval meter movement yang kita boleh gunakan dalam mengukur AC current dan voltage. Okay, then tetapi even though it cannot directly measure alternating current without Sonval, okay, kita perlu measure alternating current dengan menggunakan rectification. Okay, apakah itu rectification? So, yang mana rectification ni kita menggunakan diode. Okay, diode. Saya rasa ada pernah belajar diode, apakah itu diode? Tahu tak diode apa? Tak ingat betul. Tak ingat Okay, diode adalah satu komponen lah. Sama macam perintang, sama macam kapasitor, sama macam inductance. Okay, diode kalau ikutkan warna dia, kalau pernah tengok dalam ni lah dalam diode. Okay, pernah tengok benda ni? Pernah dekat. Ini adalah diode. Okay, kalau perintang dia ada jalur-jalur banyak, betul? Kalau Dia diode macam ni dia alang arus betul. dia bukan halang arus, tapi dia fungsi dia untuk membenarkan arus pada satu arah saja. Betul lah menghalang arus, tapi dia menghalang arus yang dari arah yang berlainan. Contohnya kalau alternating current ni kan dia pergi balik, dia patah balik ulang, dia panggil dalam bahasa Melayu dia arus ulang alik, betul? Harus ulang alik. Ya, betul. Okay, kalau AC ni dalam bahasa Inggeris dia alternating current, tapi dalam bahasa Melayu arus ulang alik. AU panggil. Kalau bahasa Inggeris dia panggil AC kan. Kalau bahasa Melayu arus ulang alik dia panggil. Okay, jadi betul. sama seperti yang Tuan sebutkan tadi. Okay, diode ni dia membenarkan hanya satu arah sahaja. Okay, hanya satu arah. Kalau kita lihat di sini rumus dia, dia punya simbol anode ke kathode.
Okey, dia hanya membenarkan dari arah anod pergi ke kathod. Kalau arus daripada kathod, dia tak boleh pergi ke anod. Nampak saya punya simbol saya tunjuk ni? Nampak tu. Nampak. Okey, jadi arus ulang alik ni untuk kita measure dia, kita nak ukur dia, kita kena modify kita punya circuit tersebut tambah dengan rectifier. Okey, rectifier ni kita tambah dengan diode lah. Okey, yang mana diode kalau kita lihat gambar ni dia ada tanda warna kelabu dekat hujung. Yang ini adalah dia punya blok lah. Blok. Dia blok arus yang daripada kathod pergi ke anod. Dia hanya membenarkan yang daripada anod pergi ke kathod sahaja. Okey, nanti kita akan lihat macam mana konsep dia. Ni akan saya tunjuk. Okey, so rectifier ni convert AC to a unidirectional DC. Unidirectional maksudnya uni maksud satu direction. Okay. AC tadi kita tahu dia adalah dua direction. Dia ada positif dan dia ada negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Tetapi untuk diode tersebut dia akan convert AC yang ada positif negatif tadi kepada hanya DC, unidirection DC. So dia membenarkan, dia tidak membenarkan arus tu ulang alik. Okay, dia akan membenarkan hanya satu direction. Jadi kita panggil direct current DC. Then use a meter responsive to DC to indicate the value of the rectified AC. Okay, so dia akan ukur lah, barulah dia boleh ukur yang arus tu dalam bentuk DC. Kalau dalam bentuk AC dia tak boleh ukur sebab arus tu kalau dia patah balik dia akan jadi kosong. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, average dia kosong. Okay, so this method is very effective since PMMC instruments have a higher sensitivity. Okay, PMMC kan dia higher sensitivity. Jadi dia lebih sesuai untuk digunakan dalam pengukuran tersebut lah. Ini berbanding dengan prinsip-prinsip yang lain seperti elektrodinamometer ataupun moving iron instrument. Okay, so then okay. So kita pergi kepada the ensemble meter movement, okay, PMMC tadi dengan hanya menggunakan half wave rectifier. Okay, dia ada tadi kita sebut tentang half wave rectifier dan juga full wave rectifier. Apakah perbezaan antara dua half wave dan full wave? Okay, kita boleh lihat Okay, dalam satu the ensemble meter ni untuk yang half wave. Okey, contohnya kita ada TNB supply. Okey. Ini kita menggunakan AC sine wave. Sine wave yang tadi kita kejap saya share balik saya punya video. Saya tak tunjuk Okey, nampak tak saya share screen? Nampak. Nota. Nampak. The ensemble meter movement. Okey. Nampak The ensemble meter movement Okey, so the ensemble meter movement ni, okey, dia ada dua. Satu half wave dan satu lagi full wave. Full wave Okey, so kita akan pergi satu persatu dululah. Okey. So untuk half wave ni, kenapa dia half wave? Kita boleh lihat dia punya circuit yang digunakan dia hanya menggunakan satu diode. Okey, dia menggunakan satu diode. Okey. Apakah efek apabila berlaku menggunakan satu diode? Okey, kita boleh lihat first TNB supply menggunakan AC sine wave yang mana saya sebutkan tadi kat Malaysia ni 50 Hz ataupun 60 Hz yang menggunakan VRMS 240 volt. Okey, iaitu yang disupply ke rumah kita lah. Okey, so kalau kita lihat dari segi signal dia, okey, VRMS untuk VTNB ni ialah dia akan ada positif, negatif dan berubah mengikut masa, betul? Okey, so ini adalah input dia.
Okey, input yang diberikan oleh kita punya TNB punya ni lah arus punya power supply. Okey, so dalam apabila kita nak buat half wave rectifier, kita akan convert AC kepada DC. Okey, macam mana kita nak tukar AC kepada DC? Okey, kita akan tambahkan rectifier circuit. Yang mana rectifier circuit ni simple, ini generator. And then daripada generator tadi kita akan kita akan letakkan diode pada di bahagian inilah. Okey, dan ini adalah R ni adalah resistance lah. Ini yang paling simple. Resistance ni boleh jadi lampu, boleh jadi kipas, boleh jadi apa-apalah. Load, orang panggil load. Okey, resistance. So kalau resistance ni dia hasilkan pemanasan dan sebagainya ataupun dia hasilkan movement pada pada kipas ataupun pemanasan kepada lampu lah. So dia akan menghasilkan lampu ataupun pergerakan sebagainya lah. So kita akan letakkan diode ini pada bahagian ini. Okey, apabila terhasilnya arus pada generator ini, okey, dia akan melalui diode ini Okey, dia akan melalui diode. Okey, melalui diode dan dia akan paskan kawasan yang ini sahaja. Okey. Kemudian di bahagian ini generator dia akan keluar atas dan dia akan keluar bawah, betul? Okey, so dia akan alternating, ulang-alik, arus ulang-alik. So apabila yang bawah ni lalu pada R, okey, tetapi bila lalu dekat D, dia tak okey sebab dia tak boleh lalu. Okey, so dia tak lengkap. So hanya yang bahagian hijau saja akan ditinggalkan. Okey, hanya hijau saja yang akan akan menyala lah. Yang bahagian bawah ni sebab dia tak back, tak dapat ulang alik, so bawah ni dia akan cancelkan. Okey, ini adalah tugas diode lah. So daripada dia ada positif dan negatif, dia akan jadi positif sahaja yang bahagian tinggal. Tetapi disebabkan dia half wave rectifier, dia akan jadi macam ni, lompong tengah-tengah ni. Yang bawah ni cancel out. So ni dipanggil sebagai half wave rectifier. Okey, so output hasil daripada input yang ini setelah kita lalukan pada diode, dia akan hasilkan half wave. Inilah output. Okey, so kalau kita tengok equation dia daripada level TNB, TNB akan bagi VRMS sama dengan V peak bagi dengan punca kuasa 22, yang mana VDC akan kita dapatkan melalui V peak bagi dengan pi, iaitu 0.318 VM. Okey. Dan di situ kita akan dapat I yang melalui sistem tersebut ialah V0 bagi dengan R. Okey, iaitu 0.318 VM. Okey, rectified bagi dengan R. So arus yang kita melalui kat situ ialah 0.318 VM bahagi dengan R. Okey. Kalau di sini, okey, ini adalah penerangan secara jelas lah. Yang tadi saya dah terangkan secara gambaran. Okey, ini adalah dari segi segmen lah. Okey, yang mana DC voltmeter is modified to measure the AC voltage by adding a diode into a circuit. Okey. Oh, ni saya ulang balik lah ni Okey, dia akan ulang dia letakkan diode. Okey, untuk modify AC voltage kepada DC voltage, dia kena letak diode. Kemudian yang mana kita namakan meter ni sebagai DR Ensemble meter movement with half wave rectifier. Okey, ini adalah meter dia, kita namakan DR Ensemble meter movement with half wave rectifier. Okey, then types of diode. Okey, untuk diode ini jenis yang kita boleh gunakan ialah ini, copper oxide, vacuum diode, semiconductor atau crystal diode. Okey, yang ini boleh digunakan dalam AC meter tadi untuk tukarkan kepada half wave rectified. Okey, next. It produce a approximate half sine wave across the load resistor. Okay, so kalau kita lihat sini, dia akan produce inilah
Okay, yang half sine wave across the load cell under the load resistor. Okay, so dia akan, yang ini saja yang akan dibenarkan untuk patah balik. Okay, yang daripada bawah patah balik ke atas dia tak benarkan. Okay, sebab dia tak boleh lalu dinding ni. Okay, so itu adalah macam mana hasil daripada yang penggunaan diode dalam AC meter. Okay, the average value of this circuit is referred to as a DC voltage. Okay, dia kata average value adalah bersamaan dengan DC voltage. Tetapi untuk yang ini, kalau kita buat DC voltage, dia akan jadi 0.318 kali dengan VM. Dia kecil sedikit berbanding dengan full wave. Nanti kita akan tengok full wave-nya. Okay, so dari segi sensitivity, okay, untuk di ensemble half wave rectifier ini, S sensitivity sama dengan 1/IFSD, okay, yang mana arus yang lalu dengan pada resistor tadi, IFSD, untuk kita dapatkan sensitivity dia ialah 1 bagi dengan arus yang melalui RM tadi. Okay, so kita akan dapat dia punya sensitivity untuk diode ataupun meter yang kita gunakan. Okay. Okay, next. Ini adalah satu situasi. Mama nak pergi kan? Tak tahu. Tengok. Siapa KL? Oh, pekan. Oh, dah perempuan tu orang pekan. Siapa nak pergi KL? Siapa nak pergi pekan? Saya mute kan boleh? Orang pangkat. Mungkin siapa yang ni rasa ada ni, dan kau boleh mute kan ya? Okay. Jadi untuk the ensemble meter half wave rectifier, okay, ini adalah satu contoh lah. Satu contoh yang mana kita assume the multiplier of 10 times of this value mean 10 volt DC input. Okay, kita anggapkan 10 volt DC input. Dia akan cause exactly full scale deflection of the ensemble instrument. Okay, so kita anggapkan 10 volt DC input, yang mana 10 volt DC input tu adalah bersamaan dengan 10 volt RMS VRMS. Okay. Okay, so 10 volt RMS tadi, kita katakan, kita tahu bacaan VRMS kita ialah 10. Jadi VP, okay, V peak sama dengan punca kuasa 2 kali dengan 10, kita akan dapat 14.14. Okay. Okay, so voltage yang kita nak measure ialah to be measured ialah VP sama dengan 14.14 volt. Okay, jadi di ensemble instrument dia akan respon kepada average DC value, okay, iaitu so AC meter indicate V average sama dengan VP bagi dengan pi 3.142. So dia akan dapat AC meter will be indicate 4.5 volt sahaja. Okay, dia akan indicate pada AC meter tadi 4.5 volt sahaja. Padahal, okay, voltage yang kita berikan pada input tersebut ialah 10 volt. Okay, tapi yang kita detect pada AC meter hanya 4.5 volt. Okay, jadi sensitivity dia sangat rendah lah. Iaitu V average kita akan dapat
0.318 Vm, iaitu Vm sama dengan punca kuasa 2 VRMS. So kita akan dapat lebih kurang 0.45 VRMS. Okey. So kalau VRMS kita ialah 10, jadi kita hanya dapat V average kita ialah 4.5 volt sahaja. Patutnya dia menunjukkan 10 volt, tapi dia hanya tunjukkan 0.45. Okey. Okey, jadi kita boleh summarizekan kita punya finding kita. Okey, iaitu apabila kita gunakan 10 VRMS, okey, meter akan tunjukkan 4.5 volt sahaja. Okey. Sebabkan kita gunakan half wave rectifier. Okay, sebab dia ada cancelkan bahagian yang negatif tadi, so sepatutnya dia akan tunjukkan 10 volt, tapi dia dapat tunjukkan 4.5 volt, so dia tak tepat lah. Okay, 10 VRMS voltage is equal to 4.5 volt DC for full scale deflection. Okay, so dia boleh tunjukkan 4.5 volt DC saja. Okay, pointer will deflect 4.45% of full scale, and AC voltmeter is not sensitive as a DC voltmeter. Okay, kerana dia tak, seperti yang saya kata tadi, dia tak sama dengan apa yang sepatutnya diukur lah. Okay, so dia tak begitu sensitif. Dan AC voltmeter using half wave rectification is only approximately 45% of sensitivity as a DC voltmeter. Okay, dia hanya 45% je sensitivity dia. Okay. Dan multiplier resistor would be only 45% of the value of the multiplier resistor for 10 volt DC voltmeter. Okay, so boleh faham So kalau kita gunakan 10 volt DC input, okay, kita gunakan diode half wave, dia akan tunjukkan hanya 0.45 VRMS sahaja. Okey, iaitu yang ni dia akan indicate 4.5 volt saja kalau kita gunakan 10 VRMS pun. Ini untuk half wave rectifier lah. Okey, so untuk multiplier resistor, okey, RS sama dengan VDC bahagi dengan IT, iaitu V bahagi dengan I ialah RT, tolak dengan RM, iaitu 0.45 VRMS bahagi dengan IT tolak dengan RM. Okey, so VDC ni ialah 0.45 VRMS yang tadi kita tunjukkan. Okey, yang ini. Jadi daripada situ sensitivity dia juga ialah SAC sama dengan 0.45 SDC. Okey. So untuk memperbaiki half wave rectifier tadi, kita boleh gunakan full wave rectifier. Okey, yang mana full wave rectifier ni sama konsepnya. Okey, tetapi dia ada different circuit lah. Okey, yang mana full wave rectifier circuit, kalau kita lihat di sini ada 4. Okey, ada 4 diode digunakan. Okey, ada 4 diode digunakan. Kita akan lihat satu persatu. Sekejap lagi. Okey, input dia sama. AC sine wave daripada TNB 240 VRMS dengan frekuensi 50 Hz. Okey. Dan kalau kita lihat, it is more desirable to use full wave rather than a half wave. Okey, dia kalau kat sini desirable, lebih baik kita gunakan full wave daripada half wave. Ini kerana because the higher sensitivity rate. Okey, ini adalah poinnya. Yang mana untuk AC to DC conversion bagi full wave, okey, bagi input yang sebegini, yang sama macam half wave tadi kita tunjuk. Okey, bila kita lalukan pada full wave rectifier circuit ni, dia akan hasilkan output yang sebegini. Kalau tadi untuk half wave, output dia bawah ni akan hilang. Okey. Patutnya bawah ni ada ada signal, ada power, tapi dia kalau half wave dia akan hilang. Tetapi untuk full wave rectifier, okey, dia akan bawa yang bawah tadi tu ke atas. Jadi dia tak hilang. Dia akan dapat semua sekali. Okey. Ini kerana apabila datangnya arus dia akan lalu kat sini.
pergi sini dan dia tak boleh patah balik, tetapi untuk arus dekat sini, okey, dia boleh naik kat sini. Okey. So dia akan bawa arus tu tadi, walaupun dia akan cancel out dekat yang bawah ni, tapi dia akan bawa juga yang bawah ni. So dua-dua part dia dapat. Okey, bahagian atas dan bahagian bawah. Okay, that's why dia boleh dapat kedua-dua bahagian yang patutnya positif negatif, dia dapat semuanya positif. Okay, dia dapat semuanya positif. Okay, so kalau kita lihat di sini, VRMS sama dengan VP bagi dengan punca kuasa 2. Jadi VDC sama dengan VO, okay, sama dengan 2 V peak bahagi dengan pi. Sekarang ni, tadi kita untuk half wave, kita hanya dapat V peak. Okay, V peak bahagi dengan pi. Sebab dia ada satu V peak saja untuk satu cycle. Okay, untuk satu cycle V peak saja. Tapi untuk full wave rectifier, dia ada dua. Satu, dua. Okay, kita ingat dia adalah untuk satu cycle. Untuk satu cycle, dia ada dua V peak. So, dia akan bagi dengan pi. So, dia akan dapat 0.636 Vm. Yang mana I0 sama dengan 0.636 Vm bahagi dengan R. So, dia ada double. Okay, double sensitivity dia. Okay. So, basically saya dah terangkan yang ini. Tapi saya akan cuba terangkan satu persatu ikut yang ni lah. Yang ada dalam slide. Okay, kalau ini kita namakan diode kita ni, penyambungan dia secara bridge. Okay. Iaitu bridge type rectifier. Okay, iaitu D1, D2, D3 dan D4. Okay. Arus yang datang daripada sini, dia akan masuk ke bawah ni. Dan yang daripada bawah ni, dia akan lalu sini. So, dia akan membenarkan dua-dua. Tapi dia tak membenarkan bahagian negatif lah. So, semua akan jadi positif. Iaitu D2 and D3 conduct in positive half cycle. Okay. Dan D1 and D4 conduct in negative half cycle. Okay, yang bahagian positive half cycle dia akan D2 dengan D3, tapi yang untuk D1 dengan D4 untuk negative half cycle. Apa maksud positive half cycle dengan negative half cycle? Positive half cycle ialah positif, yang positif ni, yang negative half cycle ialah yang di bahagian bawah. So D1 dengan D4 akan cover untuk negatif, D2 dengan D3 akan cover untuk bahagian positif. Okay, so D1 and D3 cannot be conduct on the same time. Okay, D1 dengan D3 tak boleh conduct at the same time because satu-satu wave tu dia akan datang satu positif sekali negatif, sekali positif sekali negatif kan. So dia takkan boleh berfungsi dalam masa yang sama. Okay, ini maksud dia lah. Okay, D1 and D3 cannot be conduct in the same time. And sama juga untuk D2 dengan D4, dia akan cannot conduct dalam masa yang sama. Okay, jadi dia akan bagi macam switching lah. Kejap D1, kejap D3. So dia bergantung pada dia punya apa? Dia punya positif ataupun negatif wave tadi. Okay, so ini adalah dia punya maximum voltage. Okay, across. Iaitu kalau kita lihat, kalau tadi simple kan kiraan dia. yang ni. So yang untuk full wave ni dia ada ni sikit tapi ni tak perlu dia sangat peningkan diri sangat sebab memang benda ni memang diberilah. So kalau macam exam nanti ke apa, biasa benda ni boleh dirujuk kalau yang penting kita faham lah. Okay, yang mana VO tadi, okay, untuk satu cycle, okay, untuk VT, okay, dia akan ambil daripada pi kosong ke pi hingga pi ke 2 pi. Okay, pi ialah 180 darjah, 2 pi ialah 360 darjah. Kalau kita lihat di sini, okay, kosong ke pi, kemudian pi ke 2 pi. Ini matematik sikit lah Okay, so macam mana kita nak dapatkan dia punya voltage dalam ni. Okay, untuk masa
kosong ke pi dengan pi ke 2 pi. Kalau kita lihat kat sini, ini adalah setengah wave, ini adalah minus setengah wave. Okay, so daripada situ kita akan dapat 2 VP. 2 VP ni maksudnya yang inilah tadi, 2 VP. Okay, untuk satu cycle, jangan tengok yang ketiga ni Untuk satu cycle dia ada 2 positif dengan negatif. Okay, positif dengan negatif. So kita tengok ni je sahaja. Yang tepi ni adalah tambahan lah. Tapi kita hanya untuk ni kita tengok ini sahaja. Okay, so kalau kita lihat di sini, rumus dia akan dapat 2 VP. Okay, yang mana 2 gunung tu lah. Patutnya gunung bawah tadi dah naik ke atas, dia akan dapat 2 VP lah. Okay. Alright, so okay, jadi kalau kita lihat di sini keseluruhan, okay, pi ke 2 pi kita akan dapat 2 VP yang mana V average tadi ialah 2 VP bahagi dengan pi, kita akan dapat 0.636 VP iaitu 0.9 VRMS. Berbanding dengan half rectifier, half hanya 0.318, okay, 0.318 BM yang mana daripada BM tadi kita dapatkan VRMS dia ialah 0.45 saja. Okey. Less than separuh. Yang ini kita dapat more higher sensitivity iaitu 0.9 VRMS. Sebab dia 2 kali ganda VP. Dia tak cancel out yang bahagian negatif, dia bawa negatif pergi positif, jadi dia akan dapat 2 VP dan akhirnya dia dapat sensitivity 0.9 VRMS. Okay, so kalau kita lihat di sini, the absorber-emitter movement full wave, okay, when full wave rectifier is used, the pointer will deflect 90% of full scale. Okay, dia akan pergi sampai 90% full scale. Okay, dia tak, kalau tadi 45% saja, yang ini dia go for 90% of full scale. Untuk sebagai contoh, kalau kita bagi input 10 VRMS dan kita measure dia, dia akan dapat 9 volt DC. Okay, at least dia lari tu sampai 9 volt lah. Okay, tak adalah dia sampai 4.5 volt saja. Okay, this means an AC voltage voltmeter using the full wave rectifier has sensitivity equal to 90%. Okay, 90% dia punya sensitivity of the DC sensitivity or it twice of the sensitivity of half wave rectifier. Half rectifier tadi 45% saja, tapi untuk full wave dia ada sensitivity 90%. Okay, the multiplier resistor will be 90% of the value of the multiplier resistor for 10 volt DC voltmeter. Okay. So kalau kita lihat di sini ini adalah rumusnya. Okay, untuk multiplier resistor. So RS sama dengan VDC bagi dengan IT minus dengan RM, iaitu RT VDC bagi dengan IT ialah RT. So kita akan dapat 0.9 VRMC. Okay, VRMS bahagi dengan IT tolak RM. So kita akan dapat 0. Kita akan dapat rumus ni lah untuk RS. Cuma untuk AC sensitivity, so kita dapat 0.9 SDC. Kalau kan SDC ialah 10 volt, so sensitivity dia ialah 90. Okay, 90%. Okay, so kita selesai untuk full wave dengan half wave. So kita nak tengok dari segi rectifier punya jenis pula. Rectifier punya jenis pula, iaitu untuk general rectifier type, okay, kita akan menggunakan diode. Okay. Kita akan menggunakan diode. The meter scale is used calibrate to give the RMS value of an alternating sine wave input. Okay, yang mana practically rectifier are non-linear device. Okay, kalau kita lihat di sini, ini adalah arus bagi diode. Ada dalam bentuk Zener ataupun diode, saya lupa apa nama satu lagi. Okay, yang mana dia ada forward bias dan dia ada reverse bias. Okay, saya tak pasti you all ada belajar dekat bahagian mana benda ni.
Okey, dalam elektro prinsip elektronik mungkin ada belajar benda ni. Okey. So untuk forward bias, okey, VF, so dia akan membenarkan untuk silikon ataupun germanium. Okey, ini adalah jenis semiconductor yang digunakan dalam diode lah. Kalau semiconductor jenis silikon, okey, dia akan membenarkan daripada 0.6 volt. Okey, untuk dia akan beri bacaan pada diode. Tapi untuk germanium, dia akan memberikan bacaan start daripada 0.2 volt. Tapi biasanya kita menggunakan silikon lah, lebih murah lah. Okey. So sama juga untuk reverse lah. Ini adalah dia punya karakteristik untuk diode tersebut untuk membenarkan arus bergerak. Kalau kurang daripada ni, voltage ni dia tak ada apa-apa efek lah dalam circuit. Okey, dalam ini kita akan lihat meter has low sensitivity because of the high forward resistance. Okay, high forward resistance of the diode. Sama yang macam tadi kita lihat. Dia kalau silicon dia 0.65 volt ni. Okay, dia high resistance. Yang mana kat sini also the diode resistance depend on the temperature. Okay, ni tambahan lah tapi tak penting. Okay, hence shunt resistance R shunt, okay, will be added to improve the linearity. Okay, untuk pastikan linearity dia lebih baik, R shunt ditambah. Okay, RS. Okay, kalau kita lihat di sini untuk half wave rectifier, R shunt ditambahkan di sini. Di sini, okay. Dan untuk full wave rectifier, R shunt ditambahkan di sini. Okay, so ini akan membuatkan linearity akan lebih baiklah. Okay, dia akan naik secara linear. Okay, bukannya secara mendatar dahulu baru naik ni. So ini adalah non-linear. Non-linear ni maksudnya kita tak boleh nak predict dia. Okay, non-linear. Dia akan sentiasa berubah-ubah. Dan kita tak tahu kat mana dia berubah lah. So untuk yang half wave kita letakkan R shunt di sini dan untuk full wave kita letakkan di sini. Okay, so kita boleh lihat untuk half wave. Okay, additional diode D2 additional diode D2 kita tambahkan in half wave rectifier circuit is a reverse bias on the positive half cycle. Okay, is a reverse bias, positive half cycle, then has virtually no effect on the behavior of the circuit. Okay, kita tambahkan kat sini yang dia di mana dia adalah sejenis reverse bias lah. Yang kalau ikutkan ini, yang di bahagian ini. Okay. So untuk jika berlaku negative half cycle, okay, negative half cycle yang kalau arus gelombang sinusoidal tadi yang di bahagian negatif, okay, D2 ni akan forward bias kan dan provide an alternate path for reverse bias leakage. Okay, yang ini normally flow through the meter movement and diode D1. Okay, so bila dia lagi sini dia Betul, suara hilang betul. Betul? Okay. Betul. Oh, betul.
Internet slow. Terdengar tak? Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa respon. Doktor pergi toilet kot. Dah chat dah. Doktor pergi minum dulu lah. Kena rehat ni. Panas. Take five. Dah. Betul pun baik demam mau. Rul, kau kat Seremban ke kat Melaka? Aku yang mana? Melaka. Darul senyap tu. Darul ni. Darul. Kau mana kau pergi tadi, Rul? Kau mute tadi. Alamak, asal doktor tutup link? Internet ni. Dah internet kot nanti masuk tu. Dia kena buka balik. Link baru kan, baru masuk balik lah. Azharul. Ika dah keluar balik, Ika. Ha, betul lah. Ika keluar. Okey, dengar suara saya? Dengar. Dengar. Okey. Ah, dengar. Tadi macam terdiam Diam. Tapi doktor dengar suara kita Rupanya tak? saya punya tadi tak ada dengar. Oh, tak dengar tak? Line internet kot doktor. Itulah tiba-tiba saya cek dia kata dah mute. Lepas tu saya cek, alamak, internet saya dah terputus. Oh, okey. Okey, tak apa. Kita teruskan. So, yang saya share gambar ni nampak Ada ke? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Oh, tak ada. Sekejap. Okey, alright. Yang ni nampak Okey, nampak tu. Ya, nampak doktor. Okey. Nampak dah. Tadi yang you nampak sampai tahap mana? General rectifier type ni. Sampai sini Ni nampak sampai sini ya? Okey. Alhamdulillah lah nampak sampai sini. Page 23. Page 23 okey, Ini page 23. Okey, yang ni lah last saya cerita tadi. Okey. Okey lah. Okey. Tak ada jauh sangat saya merapu seorang-seorang. Kita ada take 5 tak doktor? Ada. Kita take 5 pukul 10 boleh? Ataupun Boleh. ataupun nak take 5 sekarang? Boleh juga sampai pukul 10. Boleh Ikut doktor lah. Saya tak kisah. Ikut saya kejap. Okey, kita habiskan example 3.1 dulu boleh? Boleh doktor. Boleh doktor. Okey. Boleh dah. Okey, so example 3. Alright, untuk example 3.1, okey, kita diminta untuk design a voltmeter for VRMS, okey, 10 VRMS yang masuk pada AC input ni, range on the circuits shown in figure A and figure B. Okay, so determine sensitivity, okay, AC sensitivity untuk kedua-dua circuit tersebut. Okay, so example, okay, 3.1 ni solution dia begini, yang mana soalannya begini, yang mana soalannya dia untuk determine AC sensitivity. Okay, so kalau kita lihat untuk figure A, okay,
menggunakan dua diode, D1 dan D2. Kemudian dia ada RM dan RS lah. So kalau kita lihat di sini, menggunakan rumus yang kita tengok sebelum ini ni. Okey, rumus ini untuk half wave rectifier, saya kopikan dekat sini. Okey, katakan ni wave rectifier. Mana saya nak ni Saya kecilkan sikit. Okey, katakan rumus ni VRS sama dengan VDC bagi dengan IT, iaitu kita ambil last kali lah 0.45 RMS bagi dengan IT tolak dengan RM. Okey, nampak tak yang kecil ni? Sorry saya kecilkan sebab tak ada tempat nak letak dah. Nampak lah tu. Dah nampak. Okey tu. Nampak Okey, jadi kalau kita lihat di sini, rumus dia ialah 0.45 VRMS IFSD ataupun IT tolak dengan RM. Okey. So dia bagi tadi 10 VRMS AC range. Jadi kita just masukkan je lah 0.45 kali dengan VRMS kali dengan 10 bahagi dengan 1M. Okey. Tolak dengan 100. Okey, kita nampak kat sini. Disebabkan open book, jadi rumus ni memang dah ada lah. You all boleh buka balik lah. Tak doktor, yang maksud saya ni, yang 0.45 VRMS ni, 0.45 tu memang dia bagi Yang 0.45 ni? Ni ke maksud tuan? Okey, yang ini memang rumus dia 0.45. Untuk cuba kita kena pastikan untuk half wave 0.45, untuk full wave 0.9. Untuk half. Yang inilah yang ini kita full. yang ni memang dia memang rumus dia macam ni. Formula lah. Formula dia memang macam ni dah. Okey. Tapi kena pastikan kita nak guna dekat mana. Kalau soalan dia untuk half wave, kita pakai 0.45. Untuk full wave, kita pakai 0.9. Okey? Biasanya macam mana kita nak tahu tu half ke ataupun full? Okey, untuk half wave, tengok circuit dia. Okey, kalau circuit dia pakai satu diode ni saja ataupun ada yang kat sini. Okey, yang ini kita panggil half wave. Kalau dia ada 4 bridge, 4 macam tapak segi ni, ini full wave. So bila half wave, dia akan 0.45. Kalau full wave, guna rumus yang ni, 0.9. Tapi sama je belakang dia, cuma depan dia je. Okey? Yalah. Okey. Okey, jadi kita masukkan rumus ni, masukkan value. Satu IFSD sama dengan 1 milliampere dan RM 100 ohm. So kita akan dapat bacaan 0.45 kali 10 bagi dengan 1 milliampere tolak dengan 100 sama dengan 4.4 kilo ohm. Okey. Sebenarnya bawah ni kalau dia bagi 1 milliampere jangan letak satu saja. Kena letak 1 milliampere ataupun 0.001 ampere. Sebabnya kita kalau nak kira nanti kita kena kira dalam bentuk ohm dengan ohm. Okey? Jangan kira bahagi kepada satu saja, bagi dengan 0.001. Okey, jadikan dia dalam bentuk ampere. V bagi dengan ampere baru dapat ohm. Kalau V bagi dengan milliampere, dia takkan dapat ohm. Dia akan dapat bagi dengan milliampere, maksudnya bagi dengan 1 milliampere, dia takkan dapat value ni lah. So kena hati-hati Saya tulis 1 milliampere ni sebenarnya ini adalah 0.001. Bila kita nak tekan calculator tu kena letak 0.001 lah. Okey.
Alright, so soalannya untuk determine AC sensitivity. Okay, AC sensitivity ialah SAC. Okay, SAC. Jadi 0.5 SDC iaitu 0.5 1 per 1 miliampere iaitu kali dengan 0.45 bahagi dengan 0.0001. So kita akan dapat 450 ohm per volt. Okay, so kiraannya simple lah. Okay, yang penting 1 miliampere tadi, okay, kita akan dapat sensitivity dia ialah 450 ohm per volt. Okay, so ini untuk figure A, untuk half wave. Okay, untuk figure B, okay, cara yang sama tetapi dia punya value 0.9 yang berbeza. Okay, dia punya value ni berbeza dan kita masukkan dan ingatkan lagi sekali. Okay, 1 miliampere kamu kena tulis 1 M ataupun 0.001 ampere tolak dengan 100. Okay, 100 yang diberikan di sini. Okay, kita akan dapat 8.9 kilo ohm. Okay, so kita akan dapat RS ni ialah 8.9 kilo ohm. So di situ sensitivity yang kita dapat ialah 0.9 SDC iaitu 0.91 per 1 miliampere sama dengan 900 ohm per volt. Okay, so this is the solution lah untuk kiraan bagi untuk design 10 volt AC range pada figure A dengan B untuk kita dapatkan RS dan juga kita determine the AC sensitivity untuk both design. Okay, iaitu yang soalan yang atas ni yang untuk yang ini, yang determine bawah ni untuk yang sensitivity yang bawah ni. Okay. Okay, saya rasa kita rehat dulu. Okay, kita buat example 3.2 ni untuk next. Maybe pukul 10, 25 minit, 10.10, okay? Boleh tu. Okay, doktor. Okay, doktor. Okay. Boleh So saya Boleh, closekan kita punya session yang pertama. Nanti saya buka session yang kedua balik, okay? Okey, Okay, doktor. okay. Okay, Doktor, yang ni doktor rekod tak? Ni rekod. Memang ada Tadi yang rekod. Kalau lihat selepas putus tadi. dia memang tetap recording. Oh, okey, right. Nah, kalau lihat di sini dia ada recording 1 jam setengah dah. Saya rasa betul lah ni. Okay. Okey tu, okey. Okay? Okay, doktor. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa balik 9, 10, 5 minit. 10. Okey. Okay? Okay. Okay. 10. Okay, doktor. Okay, saya